Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 228. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 228 ialah seorang lelaki berumur 52 tahun yang tiba di negara ini dari Manila pada 21 April 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini memandangkan telah dikuarantin sebaik sahaja tiba di negara ini. Sementara itu, 7 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kesemua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 87 kes. 366 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,683 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 88 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,565 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat Kementerian Kelolaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis Mesyuarat Negara. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kena Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Jemputan. Menyerikan majlis, ceramah khas yang disampaikan oleh penceramah undangan dari Kementerian Hal Ehwal Agama yang bertajuk Ramadan Membentuk Syahsiah Berkualiti. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa di akhirat kelak, dan ketahuilah zalika huwal. Pada majlis ini, 85 orang anak yatim menerima derma disampaikan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara, setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap kementerian berkenaan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis juga dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Abdul Wafi bin Haji Ibrahim, Pembantu Keselamatan di Pejabat Penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala ceramah khas bertajuk Nuzul Al-Quran dan mesejnya disampaikan oleh Dr. Haji Adanan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SP. Rasulullah mengamanahkan kepada sahabat-sahabat Juga diadakan penyerahan derma kepada 52 orang kaki tangan jabatan tersebut disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dikelolakan bersama Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC dan Jabatan Penyelidikan Brunei Jabatan Perdana Menteri.
Sementara itu, Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim turut diadakan oleh Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Kementerian Pembangunan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Wang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Sambutan diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran, hadiah paling istimewa untuk semua, disampaikan oleh Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dalam kitab Injil atau Injil semuanya diubah. Pasti di antaranya mungkin sedikit ataupun separuh masih daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita dijumpa Injil, kalau Al-Quran sudah pasti perlu dibincangkan dah, tapi apabila kita berjumpa kitab Injil contohnya ambil saja. Pada majlis ini, 44 orang anak yatim terdiri daripada anak-anak warga kementerian berkenaan menerima derma disampaikan oleh Menteri Pembangunan. Sumbangan derma adalah hasil daripada kutipan derma para pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Akiti Awang Haji Mazuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan juga mengadakan majlis sambutan nuzul Al-Quran, khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Menyerikan majlis ceramah nuzul Al-Quran disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Nazir bin Haji Osman, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah bertajuk Al-Quran, Asas dan Pemangkin Pembangunan Negara. Dalam ceramahnya, beliau menyentuh mengenai beruntungnya kita kerana masih lagi menjadi tetamu dan masih dapat beramal dalam bulan ini kerana bulan Ramadan inilah bulan yang dicintai oleh Rasulullah. Pada majlis ini, anak-anak yatim menerima derma. Majlis seumpam ini bertujuan menyemai rasa cinta dan membudayakan pembacaan Al-Quran di samping menyantuni dan berkongsi kebahagiaan bersama anak-anak yatim. Dayang Intan Azira Alia Putri binti Awang Muhammad. Sektor pelancongan terus menjadi salah satu sektor yang teruk terjejas akibat pandemik COVID-19 dengan ketibaan pelancongan antarabangsa menurun 73% di peringkat global pada tahun 2020 dan memberi kesan yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada kumpulan-kumpulan yang terdedah dan juga perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSMEs. Justru menteri-menteri menghadiri mesyuarat menteri-menteri pelancongan G20 maklum bahawa penyambungan semula perjalanan dan pelancongan adalah penting bagi pemulihan ekonomi global. Ini kerana perjalanan dan pelancongan adalah pemacu utama kepada pertumbuhan yang mampan dan seimbang serta membangun. Krisis yang dihadapi pada ketika ini memberikan peluang untuk meneliti semula pelancongan pada masa hadapan. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021 diwakili ke mesyuarat tersebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi jemputan. Mesyuarat diadakan secara maya itu dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Massimo Garavaglia, Menteri Pelancongan Itali. Mesyuarat juga membincangkan beberapa bidang dasar dalam G20 Rome Guidelines for the Future of Tourism, antaranya keselamatan mobiliti, pengurusan krisis, kemampanan, transformasi hijau, peralihan digital, pelaburan dan infrastruktur. Para menteri juga mengambil maklum akan saranan terhadap bidang dasar transformasi hijau yang disumbangkan oleh UNWTO dalam mempelbagaikan kelestarian dalam pelancongan, menyokong dan mempromosikan destinasi yang mampan sebagai aset strategik untuk mengimbangi keperluan rakyat, bumi dan kemakmuran serta mendapatkan ekonomi pelancongan pasca COVID yang berdaya tahan dan inklusif. Juga hadir semasa mesyuarat tersebut Dang Hajah Tutiati binti Haji Abdullah, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kementerian Kesihatan juga mengadakan majlis bertadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis tersebut dilangsungkan di Surau Hospital Sri Sri Begawan, Kuala Belait. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis bermula dengan bacaan tahlil dan doa arwah bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Di majlis ini, 12 orang anak yatim daripada kaki tangan Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait menerima derma.
Majlis seumpamanya merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah bagi menyemarakkan bulan Ramadan. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Kementerian Pembangunan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Abang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis termasuk sembahyang fardu maghrib berjemaah dan berbuka puasa. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Abang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi menyemarakkan bulan Ramadan Al-Mubarak, Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Tahlil dan doa kesyukuran di Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan penyampaian derma kepada klien-klien MKM yang disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan. Majlis diteruskan dengan Majlis Khatam Al-Quran dan bacaan tahlil, seterusnya berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Tabung amal anak-anak yatim daerah Belait meneruskan lagi majlis penyampaian derma bagi tabung berkenaan. Majlis tersebut diadakan di Dewan Pusat Insani Seria. Seramai 309 orang anak yatim dari Mukim Seria, Mukim Liang, Mukim Bukit Sawat, Mukim Labi dan Mukim Sukang menerima derma disampaikan oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait. Derma-derma berkenaan adalah sumbangan daripada tabung anak-anak yatim kebangsaan, tabung amal anak-anak yatim daerah Belait, Bank Islam Brunei Darussalam dan Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad. Pada majlis ini, Pegawai Daerah Belait juga menerima sumbangan sebanyak RM6,318 daripada syarikat-syarikat swasta, persatuan dan orang awam. Juga hadir yang berhormat Awang Hanafi bin Muhammad Siput, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, apabila tiba sahaja bulan Ramadan, para pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ditempatkan di beberapa buah masjid untuk menjadi imam sembahyang sunat tarawih. Langkah tersebut sebagai pendedahan awal kepada para pelajar institut berkenaan untuk sentiasa memelihara hafazan dan membina sifat yakin diri mereka sebagai imam. Pada masa yang sama, ia secara tidak langsung dapat menjalin ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak mula dilaksanakan pada tahun 2006, inisiatif tersebut telah dapat membina keyakinan para pelajar. Tahun ini, 74 orang pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ditugaskan mengimamkan sembahyang tarawih di 79 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Purata pelajar-pelajar minimumnya adalah 15 tahun ke atas dan paling muda letak 15 tahun dan selebihnya ada yang sudah bertugas di sektor kerajaan dan swasta dan semuanya adalah lapisan pelajar Institut Tahfiz. Sebagai imam tarawih adalah mempunyai hafazan Al-Quran yang baik, mempunyai suara dan lagu yang baik, tenang dalam membaca Al-Quran. Meskipun menyedari akan tanggungjawab besar yang perlu dipikul, namun para pelajar menyifatkannya sebagai satu penghormatan kerana walaupun masih muda, tetapi mereka mampu menjadi imam kepada jemaah yang ramai. Ia merupakan satu peluang keemasan bagi kami penuntut tahfiz kerana kami diberi pendedahan awal untuk menjadi generasi pelapis di masa akan datang. Saya dapat menjadi lebih berani dan tidak malu ketika saya di depan orang ramai, dan yang kedua, saya dapat melancarkan ulangan Al-Quran saya. Kami juga boleh menguatkan lagi hafazan Al-Quran kami, dan dalam pada itu kami juga boleh mengirimkan silaturahim dengan para jemaah di masjid ini.
Lepasan-lepasan pelajar Institut Tahfiz pula menyifatkan peluang tersebut satu peluang keemasan. Merasa syukurlah pasal dibagi peluang untuk menjadi imam tarawih pada tahun ini. Lagipun peluang menjadi imam ini setahun sekali saja. Memantapkannya lagi dengan bertajwid, dapat mempelajari lagu-lagu yang terkenal seperti Bayati, Soba, Jarka dan sebagainya. Menghalusi lagi bacaan serta dapat mengulang apa yang telah saya hafal. Dapat melatih diri supaya tidak gentar ketika berada di hadapan orang ramai. Penempatan para pelajar berkenaan sebagai imam sembahyang tarawih mendapat respon positif daripada para jemaah masjid. Para jemaah menyifatkan walaupun masih muda, namun sebutan dan hukum tajwid imam muda cukup sempurna. Mereka juga menjalankan amanah dengan sempurna, tertib dan berwibawa dalam memimpin jemaah kita ini. Bagi melatih mereka supaya masa-masa akan datang mereka senanglah menjadi imam di masjid-masjid. Projek pembahagian sungkai yang diungkapkan oleh 15 orang ahli belia dari Youth Leader of Temburong atau pemimpin belia daerah Temburong membantu golongan yang kurang bernasib baik di daerah berkenaan. Usaha sedemikian menunjukkan tanda keprihatinan dan sikap tidak cabah mata golongan belia daerah Temburong terhadap golongan yang memerlukan bantuan. Projek pembahagian sungkai mengenal pasti 10 buah keluarga terdiri daripada warga emas, balu dan golongan yang kurang berkemampuan untuk menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian. Melalui projek tersebut, ia dapat menyuntik semangat para belia untuk bergiat aktif dalam apa jua aktiviti kemasyarakatan. Projek seumpamanya juga dihasrat dapat memberikan ilmu pengetahuan baharu kepada para belia sebagai belia harapan agama, bangsa dan negara. Seharusnya belia lebih melibatkan dirilah dalam projek-projek amalan ini. Saya yakin 100% belia lagi bertenaga, lagi berfikiran terbuka, lagi berfikiran moden untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ini. Punca dan kerugian dalam kejadian kebakaran pada sebahagian bumbung Multi-Purpose Hall Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas masih dalam siasatan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, panggilan kecemasan diterima pada pukul 1.17 tengah hari kemarin. 3 buah jentera dari Balai Bomba Berakas dan unit operasi wanita dikerahkan ke tempat kejadian. Operasi melibatkan 16 orang anggota. Api dapat dikawal dalam masa 10 minit. Beralih ke sukan. Perlawanan separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah diteruskan awal pagi tadi bagi perlawanan timbal balik kedua antara klub Liga Perdana Inggeris Manchester City dan klub Liga Perancis Paris Saint-Germain PSG. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium City of Manchester, Manchester City menang ke atas PSG. Dengan keputusan itu, Manchester City mara ke perlawanan akhir dengan agregat 4-1. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.